lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Ramli bin Saleh, Timbalan Pengarah Akademik College Vocational Negeri, Cik Sri Rusmini bin Siddiq, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Puan Wan Fazaria binti Abdullah, Ketua Jaminan Kualiti, Ketua-Ketua Program, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Program, Ketua-Ketua Unit dan rakan pensyarah yang saya kasihi sekalian. Baik, seperti yang semua sedia maklum mulai tahun lepas kita dah start setiap unit perlu menghantar satu kajian tindakan. Okay, jadi tujuan kita adakan talk pada hari ini adalah sebenarnya untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan penulisan kajian tindakan. Okay, saya tak akan ambil masa yang lama, mungkin dalam 30 sehingga 40 minit saja untuk saya terangkan tentang bagaimana untuk kita menulis pelaporan kajian tindakan yang betul. Okay, saya share sekejap. Okay, boleh nampak slide Okay. Sebelum kita pergi pada cara untuk menulis kajian tindakan, jadi kita tengok dulu apa definisi dan tujuan kajian tindakan. Okay, kalau nak diikutkan kajian tindakan ni terdiri daripada dua jenis, iaitu yang pertama adalah kajian tindakan amalan dan yang kedua adalah kajian tindakan penyertaan. Okay, untuk bahagian kita ni, apa yang kita fokuskan adalah kajian tindakan amalan di mana amalan ini adalah amalan yang melibatkan amalan guru di dalam konteks bilik darjah di mana guru itu mengajar. Okay, berbeza dengan kajian tindakan penyertaan ni dia lebih besar. Dia melibatkan isu-isu sosial yang menghalang kepada perkembangan pelajar. Jadi untuk kita punya bahagian ni sebenarnya boleh dikatakan mudah. Sebab apa saya katakan mudah? Sebab dia hanya melibatkan kita punya amalan PDP di dalam bilik darjah yang mana setiap hari cikgu-cikgu memang hadapi. Okay, kalau kita tengok dekat sini, definisi kajian tindakan ni adalah satu kajian yang berbentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta iaitu pengamal. Saya tak gerak. Dekat mana ni slide? Maaf. Slide pertama lagi Mak. Kejap Tangan tak boleh buat full screen lah. Tak boleh buat full screen. Macam ni Macam tu tak apa. Okay, kalau macam ni nampak Tak boleh nak tulis lah. Sekejap Tak boleh tulis kat sini. Anda boleh share screen. Share screen? Share. Maaf kejap Share. Buka ni. Stop sharing. Unshare tu. Present tu. Present entire screen. Okay. Entire screen? Oh, tak. Okay, boleh nampak tak ni? Boleh Okay, saya ulang semula Okay, definisi kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan oleh pengamal pendidikan, iaitu kita sendirilah, guru atau pendidik dalam situasi sosial. Ini sebenarnya kita memang selalu lakukan pun refleksi kendiri ni tapi tanpa kita sedari. Okey. Kenapa perlunya kepada kajian tindakan ni? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualiti amalan masing-masing. Ini lebih kepada amalan PDP lah di dalam bilik darjah. Dan yang kedua adalah untuk atasi masalah
Masalah apa? Itu adalah masalah yang melibatkan PDP di dalam bilik darjah, dan daripada masalah tersebut kita buat tindakan. Okey, itulah sebab namanya kajian tindakan, sebab kita mengambil masalah itu dan kita tukarkan kepada dalam bentuk kajian tindakan. Tapi sebelum ni kita mungkin dah buat inquiry refleksikan diri ni, tapi problemnya di sini kita hanya terhenti di situ saja. Masalah-masalah yang kita hadapi, kita hanya cakap dalam perbualan, contohnya perbualan dengan kawan-kawan dalam bilik guru, tapi kita tak tukarkan kepada dalam bentuk kajian. Jadi lepas ni bila dah faham tentang penulisan kajian tindakan, mungkin lepas ni pensyarah-pensyarah dah boleh ambil inisiatif lah untuk tukarkan masalah tersebut kepada dalam bentuk kajian tindakan, supaya daripada situ kita ada tindakan yang kita boleh buat untuk atasi masalah tersebut. Okey. Kita pergi kepada proses kajian tindakan. Okey, dalam proses kajian tindakan kita ada 4 perkara utama. Okay, yang pertama adalah mereflect. Okay, mereflect ni adalah muhasabah atau refleksi dirilah, untuk kita tahu sendiri yang mana kita punya kekuatan dan kelemahan PDP kita. Okay, di sini guru perlu imbas kembali sesi PDP yang lalu, yang telah dijalankan di dalam kelas. Kenapa perlunya refleksi? Yang pertama, bila kita reflect, kita tahu ada masalah yang wujud dalam PDP kita. Yang kedua, bila kita dah sedar ada masalah, maka kita akan cuba fahami kenapa masalah itu berlaku dan serius atau tidak masalah tersebut. Sebagai contoh, kalau dalam subjek matematik, kita boleh tengok sendiri yang pelajar-pelajar ni lemah dalam matematik. Jadi kita sedar tu. Bila kita sedar, kita kena faham kenapa pelajar-pelajar ni lemah. Okay, jadi itu adalah tujuannya kita mereflect. Sebelum kita pergi kepada merancang, pensyarah perlu membuat tinjauan awal, dan tinjauan awal ni sebenarnya kita dah buat. Contohnya bila kita semak PB pelajar, itu pun contoh tinjauan awal, cuma mungkin kita tak perasan kita dah buat tinjauan awal yang membawa kita kepada dalam proses kajian tindakan. Okay, jadi di bahagian tinjauan awal ni, dia adalah pengumpulan awal data untuk kita sahkan isu atau masalah yang kita pilih pada bahagian mereflect ni. Okay, bagaimana untuk kita kumpulkan data? Okay, di sini pensyarah boleh gunakan pelbagai kaedah pengumpulan data yang ada lah. Contohnya pemerhatian, kita ada juga soal selidik, kemudian kita ada ujian, ataupun semakan kerja pelajar pun boleh. Mana-mana yang pensyarah rasa boleh digunakan sebagai tinjauan awal untuk kita jalankan kajian tindakan. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada merancang. Di bahagian merancang, pensyarah perlu rancang tindakan ataupun intervensi bagi mengatasi masalah yang kita nak fokuskan. Okay, di bahagian merancang ni mungkin pensyarah boleh cari kaedah ataupun strategi yang strategi PDP lah yang mana yang lebih berkesan. Mungkin pada bahagian reflect kita tahu pelajar lemah ni mungkin kerana kesalahan kita sendiri dalam penyampaian PDP, mungkin tak pelbagai. So di sini pensyarah boleh pelbagaikan kaedah pengajaran PDP. Dan selain tu mungkin juga pensyarah boleh boleh sediakan bahan bantu mengajar yang lebih berkesan. Okay, setelah kita merancang, kita pergi kepada bertindak ataupun tindakan. Okay, di sini pensyarah perlu laksanakan tindakan untuk atasi masalah tersebut yang telah pensyarah rancang di bahagian yang kedua tadi. Okay, kemudian di bahagian keempat, pensyarah perlu membuat pemerhatian. Okay, di sini pensyarah perlu kumpul dan analisis data. Bagaimana caranya kat sini? Okay, kenapa kita perlu membuat pemerhatian? Yang pertama sebab kita nak tengok tindakan kita berkesan ataupun tidak. Boleh tak tindakan tu menyelesaikan masalah tu ataupun tidak. Jadi bagaimana untuk kita kumpul dan analisis data, kita tengok balik pada bahagian tinjauan awal. Kalau sebelum ni kita gunakan ujian pra, maka di sini perlu dibuat ujian post. Okay, kalau sebelum ni kita buat soal selidik, maka di bahagian pemerhatian pun perlu dilakukan soal selidik. Okay.
seterusnya, kalaulah kita punya kajian tindakan ni berjaya, maka kita hanya berhenti setakat di gelong 1 sahaja. Tapi katakanlah kita punya tindakan ni tak berjaya, maka kita perlu sambung dengan gelong kedua. Masih lagi dalam proses yang sama, cuma kita fikirkan di sini apa rancangan yang lebih baik lah daripada gelong pertama ni yang boleh membantu dalam mengatasi masalah yang kita pilih pada bahagian mereflect tadi. Okey. Seterusnya adalah penulisan laporan kajian tindakan. Okey, yang ni yang saya nak fokuskan sebenarnya. Apa yang perlu ada dalam penulisan laporan kajian tindakan adalah isi kandungan, penghargaan, abstrak, refleksi, PDP, isu keprihatinan, objektif kajian, kumpulan sasaran, pelaksanaan kajian, cadangan kajian, bibliografi dan lampiran. Okey. Untuk isi kandungan dan penghargaan saya rasa tak ada masalah, tapi yang saya nak tekankan di sini adalah abstrak, refleksi PDP, isu keprihatinan, objektif kajian, kumpulan sasaran, pelaksanaan kajian dan cadangan kajian seterusnya. Okey. Kita tengok pada permulaannya iaitu abstrak. Okey. Abstrak ni penting sebab apa? Okay, mana-mana kalau kita baca paper pun, kalau kita baca thesis ataupun kita nak baca kajian tindakan sekalipun, abstrak ni adalah bahagian yang penting sebab apa? Dia adalah rumusan secara ringkas kajian ini berkaitan dengan apa. Okay, jadi di bahagian abstrak kita tak perlu panjang, hanya 100 ke 200 patah perkataan sahaja dan hanya melibatkan 1 perenggan sahaja. Dia tak banyak perenggan, cukup hanya dengan 1 perenggan. Dan pastikan dalam 1 perenggan tersebut pensyarah perlu letakkan maklumat-maklumat yang berikut ni lah. Yang pertama adalah tujuan, kumpulan sasaran, fokus kajian ataupun kita sebut juga sebagai isu keprihatinan, tinjauan awal, pelaksanaan kajian dan juga dapatan. Kalau kita tengok pada isi-isi ni, maklumat ni nampak macam banyak. Okay, tapi tak perlu letakkan semua. Contoh kalau fokus kajian kita ada banyak, 3, 4. Cuma letak yang utama sahaja di sini. Okay, supaya di situ di dalam bahagian abstrak ni bila orang baca, orang faham, oh kajian ni berkaitan dengan apa. Kajian ni berkaitan dengan kelemahan pelajar dalam matematik contohnya. Kaitan ni berkaitan tentang kelemahan pelajar dalam writing skill. Okey. Jadi abstrak ni adalah bahagian yang agak penting di dalam kajian tindakan. Okey, kita tengok contoh. Saya bezakan warna ni sebab nak bagi bezalah poin-poin yang perlu ada tu. Okey, tengok pada warna-warna ni. Okey, kajian yang ini dilaksanakan dah kerana anjakan pada paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan untuk cari jalan penyelesaian terhadap masalah di sini adalah masalah pelajar ni lemah dalam bahasa Inggeris. Jadi di sini adalah tujuan. Okey, kemudian tengok pada yang berwarna kuning ni, tinjauan awal telah dilaksanakan melalui semakan kerja murid, ujian pra, soal selidik, temu bual serta pemerhatian. Ini yang saya kata dilakukan tinjauan awal dengan melihat kepada pengumpulan data. Okay, jadi ini adalah tinjauan awal dan dia nyatakan juga di sini hasil tinjauan tu mendapati yang murid tak mahir untuk menulis ayat serta banyak perkataan. Okey. Okay, yang berwarna biru, kemahiran menulis adalah penting bagi setiap murid untuk mendapat markah yang tinggi. Ini adalah fokus kajian ataupun kita katakan juga sebagai isu keprihatinan. Okay, seterusnya untuk atasi masalah yang dihadapi oleh murid 2 cendekiawan ni, saya mengaplikasikan creative writing. Okay, bila dikatakan mengaplikasikan creative writing, ini adalah pelaksanaan. Okay, ataupun saya tulis sebagai P1 lah sebab pelaksanaan ni ada banyak.
Okey, kemudian dia perkenalkan juga kaedah Little Book, okey, di mana murid dikendaki menulis ayat mudah secara berulang. Okey, ini adalah pelaksanaan yang kedua. Bila cikgu ni tulis kaedah Little Book, diterangkan jugalah apa kaedah Little Book ni sebenarnya. Sebab tak semua orang tahu apa itu kaedah Little Book. Jadi kalau pensyarah nak letakkan kaedah di bahagian abstrak ni, pastikan kita bagi tahu sedikit kaedah yang kita namakan itu adalah jenis apa. Okay, kemudian seramai 36 orang murid serta seorang guru terlibat dalam kajian. Okay, ini adalah kumpulan sasaran. Okay, kemudian 12 aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam tempoh 3 bulan. Okay. Yang ini adalah P3 iaitu pelaksanaan kajian yang ketiga. Okay. Warna yang seterusnya, keputusan ujian pos serta ujian bulanan menunjukkan peningkatan prestasi pelajar. Okay, ini adalah dapatan kajian. Kalau kita tengok semua maklumat tu ada dalam abstrak ni, abstrak yang satu perenggan ni sahaja. Okey, terpulang kepada kreativiti pensyarah masing-masing lah mana nak letak dulu kan. Tapi yang pastinya biasanya dapatan kita letak di bahagian yang terakhir dan tujuan kita letak di bahagian yang atas sekali. Okay, so saya harap pensyarah boleh jelas bagaimana untuk menulis abstrak dengan baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada refleksi PDP. Okey, refleksi PDP ni adalah tema ataupun kita lebih kepada masalah lah. Masalah ataupun isu keprihatinan yang kita dah kenal pasti melibatkan guru, murid, isi kandungan pelajaran dan sekitaran. Yang ni kita tengok nanti. Okey, dan bila kita katakan refleksi, dia adalah refleksi pengalaman PDP yang lalu yang telah kita refleksi. PDP yang telah kita jalankan sebelum-sebelum ni lah. Okay, jadi kaitkan pengalaman PDP ni supaya masalah ni kita lebih jelas. Macam mana kita nak reflect ni, kita boleh gunakan bahan yang berkaitan lah. Macam saya kata tadi, ujian, keputusan peperiksaan ataupun kalau macam dekat KV ni kita ada PB kan. Jadi kita boleh tengok kepada semakan PB kita lah. Okay, dan bila kita dah reflect, pastikan refleksi ni ditulis secara bertulis. Okay, kita tengok contoh. Contoh yang pertama ni adalah contoh peterminda tentang masalah kelemahan murid dalam mata pelajaran matematik. Okay, tadi kita tengok kita ada melibatkan 4 isu kan. Okay, guru, di sini dia buat guru pelajar lemah matematik, guru, pelajar, ibu bapa, persekitaran. Okey, dari segi ibu bapa mungkin tiada bimbingan dari ibu bapa ataupun ada masalah di dalam mungkin dari segi kemiskinan dan daripada situ ibu bapa ni tak ambil berat tentang pelajaran anak-anak. Okey, dari segi pelajar sendiri mungkin masalah pelajar tak kuasai sifir. Yang ini memang selalu kebiasaannya lah. Kemudian tak fahami konsep asas, ini pun menjadi salah satu punca kenapa pelajar tu lemah matematik. Kemudian suka ponteng, malas, tak buat kerja rumah, tak minat. Tak minat ni memang paling ramai lah. Okey. Dari segi persekitaran juga, persekitaran mungkin pelajar ni terlibat dengan gejala negatif ataupun persekitaran untuk dia belajar matematik tu tidak kondusif. Dan dari segi guru, okey, penerangan guru tak jelas. Okey, itu boleh menjadi punca kenapa pelajar ni tak suka matematik dan jadi lemah matematik. Okey, pengajaran tak menarik, garang, cepat nak habiskan sukatan, tak boleh nak kawal kelas. Okey, kalau kita tengok dekat sini banyak sangat tema ataupun isu yang kita boleh jadikan sebagai masalah untuk kita reflect. Tapi pensyarah perlu ingat, kita tak perlu nak cover semua sekali ni. Kita hanya ambil situasi yang terdekat saja yang mana yang dalam ruang lingkup kita lah. Jadi kalau dalam ruang lingkup kita biasanya adalah dalam PDP bilik darjah. Jadi kita fokuskan masalah yang dihadapi dalam bilik darjah saja. Okey, ini adalah contoh refleksi yang kedua. Okey, di mana dia dah tukarkan ke dalam bentuk ayat.
Okey, di sini kita boleh tengok dikatakan refleksi ni adalah berkaitan dengan sikap sikap guru tu sendiri kepada pelajar dia. Bila pelajar dikata tak faham macam mana nak buat, okay, dia dah biasa dengar tapi dia tak berapa endahkan. Jadi dia menganggap bahawa pelajar ni sepatutnya kenalah cuba sendiri macam tu lah. Itu contoh refleksi tu dan dia dah terjemahkan dalam bentuk ayat. Jadi bila dia dah sedar yang mana sikap dia ini telah menyebabkan pelajar ni kurang berminat dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Jadi apa tindakan yang dia buat? Jadi dia buat kajian tindakan. Okey, dan dia mulakan kajian ni dengan membuat ujian, periksa buku tulis, temu bual dan soal selidik. Jadi kaedah yang digunakan dalam kajian tindakan ni adalah Little Book Teknik. Okey, ini adalah contoh refleksi yang boleh dijadikan rujukan. Sebenarnya banyaklah dekat dalam manual kajian tindakan tu, nanti pensyarah-pensyarah mungkin boleh tengok kat situ. Dekat situ dia ada secara terperinci. Okey. Pada bahagian isu keprihatinan ataupun fokus kajian, okay, di sini pensyarah perlu tentukan tema ataupun isu keprihatinan kajian ataupun masalah tersebut. Tentukan satu tema saja, kemudian rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi. Sebab itulah bahagian refleksi ni sangat penting. Kita memang ada banyak masalah dalam PDP. Jadi pensyarah fokuskan hanya kepada satu saja yang pensyarah rasa perlu dibawa ke dalam kajian tindakan, sebab pensyarah nak satu tindakan yang boleh dibuat untuk atasi masalah tersebut. Okey, jadi contoh fokus kajian. Okey, di sini diberi contoh fokus kajian ni adalah kepada kemahiran menulis ataupun writing skill. Sebab apa kajian ni penting? Sebab kalau pelajar ni dia tak boleh lepas tahap 1, tak boleh buat ayat yang mudah mengikut muka surat menggunakan kaedah Little Book ni, okey, maka dia akan mempunyai masalah bila dia masuk di tahap 2. Okey, biasanya macam itulah, kalau dia tak lepas tahap 1, macam mana dia nak proceed dengan pembelajaran di tahap 2 kan? Okey, dan bila pelajar ni dia tak ada kemahiran menulis, dia tak ada writing skill, dan dia pun anggap bahasa Inggeris adalah satu subjek yang susah dan dia rasa tak minat untuk belajar bahasa Inggeris. Jadi di sini di tahap 2 pun dia akan bawa lah perasaan tu. Dia tak minat di tahap 1, maka di tahap 2 pun dia tak akan berminat juga untuk belajar. Jadi sebab itulah kajian ni dilakukan, sebab dia nak pelajar ni ada kemahiran menulis. Okey. Seterusnya adalah objektif kajian. Kita ada dua jenis objektif kajian, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Okay, bila pensyarah tulis objektif kajian, pastikan kaitkan dengan masalah yang kita dapat di bahagian refleksi tadi. Okay, dan kaitkan juga dengan tindakan ataupun aktiviti PDP. Okay, yang paling penting boleh diukur. Okay. Kadang bila kita tengok pada objektif, ramai sangat yang tulis objektif yang tak boleh diukur. Contohnya untuk menambahkan kefahaman pelajar. Okey, kefahaman pelajar tu dari segi apa? Ayat tu tak lengkap. Jadi bila kita tulis objektif, pastikan lengkap dan boleh diukur. Okey, dan pastikan objektif tu juga boleh diukur atau dinilai masa kita jalankan tindakan ataupun aktiviti tersebut. Okay, kita tengok contoh objektif kajian. Okay, kita ada dua, objektif umum dan objektif khusus. Okay, tengok apa perbezaannya. Okay, bahagian objektif umum, tujuan kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran menulis di dalam bahasa Inggeris. Okay, ini adalah secara umum kemahiran menulis. Dan yang kedua, mempertingkatkan keyakinan diri. Okay. Bila kita pergi kepada objektif khusus, dia sebenarnya berkait dengan objektif umum. Macam mana kita nak pertingkatkan kemahiran menulis ni adalah dengan bantu murid bina ayat mudah dalam penulisan bahasa Inggeris, iaitu dengan menggunakan kaedah Little Book tadilah. Okay, jadi boleh nampak objektif khusus ni dia
lebih kecil, dia berada di dalam ataupun berada di bawah objektif umum. Macam mana kita nak pertingkatkan keyakinan diri ni dengan bantu murid untuk hasilkan buku mengikut kreativiti sendiri. Okey. Okey, untuk kumpulan sasaran, ini adalah sebenarnya bahagian yang paling mudah untuk ditulis di dalam laporan kajian tindakan sebab apa dia hanya melibatkan data ataupun maklumat responden. Sebenarnya pensyarah tak perlulah nak buat kajian tindakan yang melibatkan kumpulan sasaran yang besar. Cukuplah memadai dengan kumpulan sasaran yang kita ajar saja. Tapi kalau rasa inisiatif nak buat yang lebih besar itu tak ada masalah lah. Cuma di sini sebagai contoh diberi kumpulan sasaran ni adalah 36 orang murid 2 cendekiawan. Okey, contoh kalau kita nak buat kelas kita, kumpulan sasaran terdiri daripada pelajar 2 DVM KSK College Vocational Degree. Okey, itu contoh-contoh lah. Dan kenapa kita kenapa kita buat keputusan untuk ambil contohnya di sini diambil semua pelajar dalam kelas tersebut. Okey, nyatakan juga di sini di bahagian kumpulan sasaran. Okey, di bahagian pelaksanaan kajian, okey, yang ini adalah bahagian yang terpenting ya, sebab dia melibatkan 5 stage. Okey. Yang pertama adalah cara mengumpulkan maklumat, yang kedua analisis tinjauan masalah, yang ketiga adalah tindakan menangani masalah, kemudian cara pelaksanaan dan akhir sekali membuat refleksi kajian. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, di bahagian cara mengumpulkan maklumat, okey, di sini pensyarah perlu huraikan secara terperinci cara-cara mengumpulkan maklumat. Okey, dengan membina jadual kaedah pengumpulan data. Kenapa dia suruh bina jadual kaedah pengumpulan data ni? Sebab dia nak tengok step by step lah kita punya langkah. Okey, ini adalah contoh jadual yang diberi. Kalau kita tengok sini kita ada 4 kolom. Yang pertama adalah langkah dan tarikh. Katakanlah pensyarah ada 5 langkah, jadi masukkan ke 5 langkah dalam kaedah mengumpulkan maklumat. Okay, cara penilaian ni, contohnya di sini cikgu ni diguna memeriksa buku tulis. Kalau kata contoh langkah kedua adalah ujian, okay, pensyarah boleh tulis ujian. Langkah ketiga pemerhatian, boleh. Semua cara penilaian yang pensyarah gunakan, pensyarah perlu letak di bahagian ni. Kemudian kumpulan sasaran dia akan samalah daripada langkah pertama sampai langkah keberapa pun, sebab kita hanya melibatkan orang yang sama. Dan kolom yang keempat adalah mengenal pasti masalah sebenar yang dihadapi oleh murid. Ini adalah tujuan dia, tujuan dibuat langkah tersebut. Okey, jadi bagaimana cara nak peroleh maklumat tersebut? Yang pertama, yang ini kita biasa buat, pemerhatian dalam bilik darjah. Okey, kemudian pemeriksaan buku latihan pun boleh, temu bual, soal selidik, ujian pra ataupun PB kita. Okey, ataupun mana-mana kaedah pengumpulan data atau pengumpulan maklumat yang pensyarah rasa sesuai untuk dimasukkan dalam bahagian ini. Jadi pensyarah boleh masukkan di sini. Okey. Terusnya adalah analisis tinjauan masalah. Okey, di sini pensyarah perlu buat jadual ataupun sebarang bentuk data display. Kalau tak nak buat jadual pun buatlah bagaimana kaedah pun untuk buktikan yang mana pengumpulan data ni kita dah buat dah pengumpulan data. Kalau kita tengok contoh jadual ni, kita ada 4 kolom. Dan isinya sebenarnya sama. Kalau tengok kolom pertama, langkah dan tarikh. Cara penilaian pun sebenarnya adalah cara penilaian di bahagian yang cara mengumpulkan maklumat juga. Kemudian kumpulan sasaran. Tapi apa yang membezakan di sini adalah di sini tadi tujuan, di sini masalah telah dikenal pasti. Okey, tadi kalau kita tengok tujuan dia adalah untuk kenal pasti masalah sebenar yang dihadapi murid. Jadi di sini, tengok di sini cikgu dia dah kenal pasti iaitu banyak kesalahan ayat ataupun kerja yang tak disiapkan. Okay, jadi saya rasa table ni agak penting sebenarnya supaya untuk mudahkan
pensyarah untuk analisis pensyarah punya cara penilaian. Okey, kemudian sebagai contoh yang langkah kedua digunakan ujian sebagai cara penilaian. Okey, daripada ujian tersebut setelah dia kenal pasti, dianalisis, didapati seorang je buat ayat yang betul. Ujian pra, seorang je buat ayat yang betul, yang selebihnya banyak kesalahan ayat. Okey, boleh nampak di sini bagaimana untuk kita analisis tinjauan masalah. Seeloknya ada lebihlah langkah-langkahnya supaya kita punya kajian tindakan ni, masalah yang kita kenal pasti tu dia lebih terbukti. Okey, tindakan yang ketiga adalah tindakan menangani masalah. Pastikan sebelum pensyarah cerita tentang langkah-langkah, pastikan boleh cerita tentang refleksi yang sebelum ni lah, rumusan sedikit berkaitan dengan dapatan yang kita dapati daripada tinjauan awal tersebut. Jadi kalau dalam proses kita buat tinjauan awal dulu kan sebelum kita merancang. Jadi tulis di situ sedikit berkaitan dengan dapatan daripada tinjauan awal, kemudian sambung dengan langkah berkaitan dengan aktiviti, kemudian langkah berkaitan dan juga bahan-bahan. Okay, bila kita buat tindakan mesti ada bahan-bahan, tak kisahlah buku teks ke, buku latihan ke, jadi sila senaraikan di dalam bahagian tindakan menangani masalah. Okay, di sini diberi contoh jadual aktiviti. Guru ini dia menggunakan kaedah little book. Okay, jadi langkah-langkah membina ayat di dalam little book yang dia telah buat ni, okay, tengok dia senaraikan daripada langkah 1 sampai langkah 7 dan dia buat langkah-langkah ni secara terperinci. Sebagai contoh langkah 1 dia tulis membina pelajar ni, murid ni perlu bina 4 atau 6 ayat bahasa Inggeris. Kemudian tulis muka surat di setiap helaian little book. Kemudian di hadapan kulit buku ni, murid perlu tulis title dan narrated by. Kemudian murid perlu lukis atau tampal gambar dan seterusnya sampailah langkah 7 iaitu membaca little book bersama kawan-kawan. Jadi ini adalah cara untuk pensyarah, contoh untuk pensyarah tulis langkah-langkah kaedah untuk menangani masalah yang pensyarah dah fikirkan lah. Sebagai contohnya kalau dalam matematik, contoh kita tahu pelajar tu lemah dalam certain topik, contohnya algebra, mungkin pensyarah boleh bagi 2 atau 3 soalan kepada pelajar untuk pelajar jawab. Kemudian pelajar tu akan jawab dengan caranya sendirilah. Kemudian langkah keduanya, pensyarah boleh ajar tentang teknik menjawab bagi soalan tersebut. Kemudian langkah ketiga, pensyarah beri semula soalan yang sama untuk pelajar tersebut jawab soalan tu menggunakan teknik menjawab yang telah kita ajar sebelum ni. Okay, jadi di situ di langkah keempat kita minta pelajar ni untuk banding bezakan dia punya jawapan yang permulaan dengan jawapan dia yang kedua setelah diajar teknik menjawab. Jadi kat situ pelajar ni boleh kesan apa kesalahan yang dilakukan. Okay, itu adalah contoh lain yang boleh digunakan lah. Okay. Ini adalah senarai contoh bahan-bahan yang digunakan. Seperti saya katakan tadi, apa sahaja bahan yang berkaitan yang digunakan dalam proses untuk kita buat kajian tindakan ni perlu disenaraikan, tak kisahlah sama ada dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk ayat mengikut keselesaan pensyarah lah. Okey, seterusnya adalah cara pelaksanaan. Okey, di bahagian cara pelaksanaan ni adalah sebenarnya perbincangan berkaitan dengan pelaksanaan kajian tindakan. Okey, di bahagian ini pensyarah perlu letakkan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang pensyarah buat. Contohnya kalau ada 4 aktiviti, masukkan ke semua 4 aktiviti. Kita mulakan dengan ayat lah, contohnya kita buat pemerhatian kan, kita letakkan ayat sedikit sebelum kita letak petikan ni. Okay, kalau kita tengok di sini
cikgu ni dia buat pemerhatian, dia letakkan tarikh secara perinci, tempat, kelas 2 cendekiawan ni, masa dan kemudian peristiwa. Dia di sini dia meletakkan apa orang kata, murid seperti terpaku melihat contoh Little Book. Ini adalah kira maklum balas murid lah bila cikgu ni tunjukkan contoh Little Book. Jadi bila di dalam bahagian peristiwa ni, cikgu ni dia dapat kesan masalah murid ambil masa untuk tulis ayat. Walaupun dah diberikan contoh. Ini adalah di bahagian pemerhatian. Dan daripada situ, cikgu ni juga dia boleh kesan pelajar ni banyak berikan tumpuan pada lukisan dan tulis agak perlahan dan hanya 4 daripada 36 orang saja yang tumpukan penuh perhatian. Itu adalah, ini sebenarnya adalah cara untuk syarat tulis lah. Ini di bahagian pemerhatian. Contoh kalau kata ujian pra, Syara boleh tulislah di bahagian ujian tersebut berapa orang yang boleh jawab ujian tersebut, berapa yang tak boleh jawab. Dan boleh juga tulis apa kesukaran-kesukaran yang pelajar ni hadapi yang menyebabkan dia tak boleh jawab soalan tersebut. Bila kita dah letakkan perbincangan melalui aktiviti ni, contoh aktiviti pertama, pastikan disusuli dengan refleksi. Aktiviti pertama, perbincangan, refleksi. Aktiviti kedua, perbincangan, refleksi dan seterusnya lah. Pastikan mesti digandingkan bersama dengan refleksi. Jadi di sini dia letakkan perasaan murid lah. Murid kelihatan seronok tapi kurang beri tumpuan pada penulisan. Jadi bila cikgu ni dapati murid ni kurang memberi tumpuan, maka dia plan untuk aktiviti seterusnya lah menggunakan buku teks dan buku aktiviti. Jadi di sini pentingnya refleksi setelah aktiviti tersebut dijalankan. Sebab apa? Kita akan boleh plan untuk aktiviti seterusnya, apa yang boleh kita improve untuk tangani masalah tersebut. Stage yang kelima, iaitu yang terakhir dalam pelaksanaan kajian adalah membuat refleksi kajian. Di sini pensyarah boleh huraikan keberkesanan tindakan pensyarah berjaya ataupun tidak tindakan tersebut. Kita ada dua cara refleksi kajian ni boleh dibuat. Yang pertama dari segi pencapaian murid. Kalau dari segi pencapaian murid ni, kita boleh fokuskan kepada ujian lah. Ujian ataupun PB pelajar. Bila ada ujian, kita akan ada pra dan post. Di sini di bahagian refleksi, pensyarah perlu tengok sama ada tak peningkatan dalam ujian pelajar ni di bahagian post. Maksudnya kita nak tengok tindakan kita ni berkesan atau tidak. Katakanlah sebelum ni 5 daripada 30 orang yang boleh jawab ujian ni lulus. Dan setelah kita lakukan tindakan, kita mungkin menunjukkan kajian ni menjadi, kajian tindakan pensyarah tu menjadi mungkin 25/30 orang lulus. Jadi ini menggambarkan keberkesanan tindakan pensyarah tersebut di bahagian tindakan dia. Yang kedua adalah dari segi refleksi proses PDP. Ini dalam bahagian refleksi proses PDP, pensyarah boleh terangkan perubahan tingkah laku murid melalui pemerhatian pensyarah sendirilah. Katakan sebelum ni bila kita masuk kelas, bila kita ajar pelajar ni dia asyik mengantuk je, tak bagi perhatian dan nampak memang sangat tak berminat dan tak join bila kita buat, contohnya bila kita tanya-tanya soalan pun tak join. Jadi mungkin lepas daripada kita buat tindakan, kajian tindakan ni, kita dapat lihat tingkah laku murid ni dia dah jadi semangat dan bila kita tanya soalan pun dia ambil, dia masuk sekali, dia akan jawab, cuba jawab, tak kisahlah betul ataupun salah. Jadi itu adalah sejenis refleksi yang boleh
pensyarah ambil kira juga. Nah, ini juga tentang perubahan emosi murid. Ini boleh dikumpul melalui temu bual ataupun soal selidik. Selain daripada tu, boleh juga pensyarah letakkan perasaan pensyarah sendirilah berkaitan dengan kajian yang dilaksanakan. Okey, untuk bahagian kajian seterusnya, cadangan kajian seterusnya ni boleh dibuat sekiranya ada tindakan susulan. Kalau kita tengok dekat proses tadi, dia ada gelung pertama dengan gelung kedua. Gelung kedua diteruskan sekiranya kajian yang kita tengah buat tu tak berjaya. Jadi di bahagian di sini, bahagian cadangan kajian seterusnya ni, pensyarah boleh letak ayat ni: memandangkan kajian tindakan yang telah saya jalankan tak berjaya, maka saya gunakan tindakan atau aktiviti lain. Di sini pensyarah boleh plan lah untuk buat kajian seterusnya dengan memikirkan tindakan aktiviti lain yang lebih berkesan daripada tindakan pertama yang pensyarah lakukan. Saya rasa sebenarnya tu je untuk penulisan kajian tindakan. So diharap sebersedikit dapat bantulah pensyarah untuk buat laporan kajian tindakan. Tak perlu tebal-tebal laporan kajian tindakan tak adalah sampai ratus-ratus page pun. Cukup memadai ada poin-poin yang diperlukan ni untuk dimasukkan dalam kajian tindakan. Jadi terima kasih. Yang baik tu datang dari Allah dan yang kurang tu datangnya dari kelemahan saya sendiri. Serah kepada pengurusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Al-Husna binti Muhammad Nur atas sekian sebentar tadi. Jadi sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Jika ada yang ingin bertanya, boleh on mic dan tanya soalannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Tuan, saya nak bertanya dengan doktor tadi. Okey, adakah format yang doktor bagi tu adalah format maksud dia standard untuk semua kajian tindakan? Ataupun dia ada format-format lain yang boleh kita ikut untuk kita lakukan kajian tindakan ni? Okey. Sebenarnya dari kalau ikut format ni, sebenarnya saya ambil daripada manual kajian tindakan yang telah dibuat oleh KPM lah. So saya rasa boleh ikut manual ni sebab saya nampak manualnya pun lebih terperinci dan lebih mudah. Jadi puan boleh rujuk manual ni. Mungkin nanti Cik Fatu boleh letak link manual tu dekat dalam ni. Boleh. Okey, dan satu lagi pertanyaan saya pada doktor. Bila kita menulis kajian tindakan, perlu tak kita merujuk kepada contoh dia teori-teori yang ada dalam pendidikan ni, ataupun kita tulis ni berdasarkan kepada pemerhatian kita semata-mata saja, doktor? Okey, pada pendapat saya, dia lebih baik kalau kita rujuk pada teori pendidikan lah, sebab kalau dari segi pemerhatian ni, kita mungkin pemerhatian kita ni dan tindakan yang kita ambil tu mungkin betul ataupun mungkin salah. Jadi untuk kita lebih yakin dengan tindakan yang kita ambil, kita boleh sokong dengan daripada teori-teori daripada penyelidik sebelum ni lah. Jadi saya prefer lebih untuk kita rujuk pada tokoh-tokoh sebelum ni. Dan boleh masukkan juga sebenarnya berkaitan dengan bila kita sebut tentang kita punya kaedah atau tindakan yang kita pilih. Jadi di bahagian pada ayat tu kita boleh quote lah, kita boleh petik daripada tokoh-tokoh yang sebelum ni. Jadi sebenarnya kita ada bahagian bibliografi tu kan. Jadi di situ adalah bahagian rujukan kita. Jadi di situ pensyarah boleh tulislah rujukan kita daripada paper mana ataupun daripada buku mana.
Jelas tuan? Okey, Doktor. Terima kasih. Sama. Okey, ada lagi yang ingin bertanya? Puan Asabari ada yang bertanya tu? Okey, manual kajian tindakan dari JPM saya dah letakkan link dekat komen. Boleh tengok. Minta maaf terangkat tangan pula. Minta maaf Okey Doktor, pertanyaan saya lagi, satu lagi pertanyaan saya. Adakah kajian tindakan ni memang kita khususkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi semasa proses BDP saja? Ataupun kajian tindakan ni kita boleh gunakan untuk kajian-kajian kita yang lain dalam dalam apa dalam pendidikan ni. Doktor boleh bagi contoh tak? Contoh-contoh yang lain yang kita boleh gunakan kajian tindakan ni untuk kita apply dalam dalam apa pendidikan ni. Okey, terima kasih Doktor. Ada tak dekat Doktor tak dengar Doktor. Haming. Mute lah. Sorry, saya mute. Okey. Kalau ikutkan, Betul. boleh dengar tak? Okey, kalau ikutkan kajian tindakan kita ni memang lebih kepada PDP di dalam kelas lah. Tapi macam saya kata pada permulaan tadi, kita ada juga kajian penyertaan yang mana dia melibatkan isu sosial yang menghalang perkembangan pelajar. Jadi contoh kajian yang kita boleh buat mungkin contoh kajian melibatkan tingkah laku pelajar yang mana yang menghalang dia daripada memberi tumpuan dalam pelajaran dia dalam kelas. Contohnya kalau contoh mudah yang saya boleh ambil tentang berkaitan pelajar ni dia spend lebih banyak masa untuk main game lebih daripada pelajaran dia. Ataupun mungkin kata apa gaya hidup ataupun kesan daripada kawan kan, berkawan, pengaruh rakan sebaya yang menyebabkan dia punya efek pengajaran, efek kepada pelajaran dia juga. Okay, itu adalah contoh yang saya boleh bagilah untuk contoh kajian tindakan penyertaan. Boleh tuan? Okey Doktor, jelas. Terima kasih Doktor. Sama. Okey, ada lagi yang ingin bertanya? Okey, jika tiada pertanyaan, okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah bingkil penulisan kajian tindakan kita hari ini. Pastikan pensyarah yang hadir isi link kehadiran dan manual kajian tindakan dari KPM ada di bahagian komen. Boleh download dan isi link kehadiran. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Alia Husna atas perkongsian dan terima kasih juga kepada semua pensyarah yang mengikuti bengkel pada pagi ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.